Ini merupakan siri pertama bagi Peace, Conflict dan War Studies. Bagi mereka yang berminat untuk tahu kenapa ada negara yang suka berperang, apa teknologi-teknologi ketenteraan yang baru dan macam mana kita nak dapatkan keamanan di negara ni, anda kena tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, kami daripada Atma Studio ada berita sedih yang nak dikongsikan kepada semua penonton. Kami sebenarnya baru sahaja kehilangan seorang guru ataupun pensyarah yang kami anggap sebagai seorang bapa kami sendiri yang telah mengajar kami tentang hubungan antarabangsa dan bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang lebih bermanfaat, iaitu Encik Abdul Majid Hafiz bin Muhammad. Jadi kami ucapkan takziah kepada keluarga arwah dan semoga arwah dikurniakan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi pertama sekali mari kita definisikan war atau peperangan. Kalau kita gagal nak definisikan war atau peperangan ni dengan baik, kita akan gagal untuk mengelakkan daripada peperangan ni berlaku. Yalah, kalau kita tak tahu peperangan ni bentuk dia macam mana kita nak elak? Takkan bergaduh dengan kawan ataupun gaduh suami isteri pun kita nak definisikan sebagai peperangan. Peperangan ni sebenarnya didefinisikan sebagai sebuah konflik bersenjata yang melibatkan negara atau mana-mana kumpulan. Tapi definisi macam ni masih lagi terlampau umum. Takkanlah konflik senjata yang hanya melibatkan ataupun meragut satu nyawa tu pun kita nak definisikan sebagai perang. Jadi macam mana kita nak membezakan antara perang ataupun konflik ataupun stand off dan sebagainya? Sebab tu ada beberapa sarjana sains politik yang menggerakkan satu projek untuk mengkaji peperangan bagi mendapatkan definisi yang lebih objektif. Projek ni bernama Correlates of War yang dijalankan bermula 1963 di University of Michigan oleh David Singer dan Melvin Small. Kajian Correlates of War ni mengkaji peperangan yang telah berlaku di dunia ni, yang telah tercatat di dunia ni semenjak 1816 lagi, dan mereka simpulkan bahawa peperangan tu mestilah meragut lebih kurang 1000 nyawa setiap tahun. Kalau tak, maka tak layak dipanggil sebagai sebuah peperangan. Walau bagaimanapun, sebenarnya ada bermacam-macam definisi ataupun perspektif daripada sarjana-sarjana lain. Ada yang kata 200 atau 100 kematian pun dah cukup untuk didefinisikan sebagai sebuah peperangan. Tapi pokoknya peperangan ni adalah konflik bersenjata di antara dua pihak. Kalau hanya berlaku satu pihak je yang menyerang, maka ianya tidak didefinisikan sebagai perang, tapi ia boleh didefinisikan sebagai penghapusan etnik. Di zaman kontemporari, sebenarnya definisi perang ni perlu diluaskan lagi. Kita tak boleh fokus kepada perang yang berdasarkan fizikal sahaja. Sebab makin lama dunia berevolusi dan menawarkan ancaman-ancaman baru seperti perang cyber, perang ekonomi dan sebagainya. Kalau kita hanya anggap yang perang ni berdasarkan perang senjata sahaja, maka nanti kita akan buat miscalculation dalam rangka dasar luar dan bajet negara. Kita akan hanya fokus untuk beli aset-aset ketenteraan sahaja, tapi lupa untuk bagi dana untuk meningkatkan security cyber negara. Maka tak mustahil nanti data-data penting negara akan digodam dan dicuri oleh pihak berkepentingan. Terima kasih sebab korang dah tengok siri video Peace, Conflict dan War Studies ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe Atma Studio dan nantikan siri seterusnya. Semajid ada? Semajid ada. Nanti you tag ya, nanti insyaAllah kita akan tag ya. Tag ya kalau ada nanti kita jumpa. Mungkin ada datang saya dah kena cuti untuk buat PhD. Tapi kalau saya buat PhD dalam Malaysia during your convocation, I'll attend.